Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanidah binti Rabbani, pensyarah subjek kepimpinan bagi SEM permulaan khas. Kami daripada kumpulan 4 terdiri daripada 6 orang ahli. Antaranya Nurul Dayana binti Muhammad Khairi, Nurain binti Muhammad Zuan Nuar, Nurul Syafiqah binti Muhammad Nazam, Nurul Alia binti Syahrum, Abdul Malik bin Mustafa dan akhir sekali Nurul Syahzanani binti Mak Zaini. Baiklah, kita akan ke seterusnya, iaitu mengenai tentang tokoh kepimpinan kami ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Pertama sekali, kita akan memperkenalkan mengenai tentang pengenalan tentang beliau. Okey, pertama sekali saya akan membentangkan tentang pengenalan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad ataupun yang dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia merupakan seorang tokoh pejuang Islam dalam kalangan pemerintah. Beliau menerajui umat Islam melalui Empayar Utsmaniyah yang berpusat di Turki sana, iaitu di Turki. Gelaran Al-Fatih itu bersempena dengan kejayaan membuka Konstantinopel. Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah berkata, Konstantinopel akan ditakluti oleh tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan ternyatanya adalah sebaik-baik tentera. Hadis ini telah menaikkan semangat tokoh dan tentera Islam untuk menakluki dan membuka Konstantinopel yang terkenal dengan keukuhan tembok berlapisannya. Sejak zaman para sahabat sehingga 800 tahun kemudian, pelbagai kempen ketenteraan cuba menembusi tembok Konstantinopel, namun kesemuanya gagal. Tuhan menzahirkan kebenaran kata-kata Nabi Muhammad SAW melalui Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun, Konstantinopel ini dibuka sekurang-kurangnya 2 kali. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan pembuka yang pertama. Konstantinopel merupakan tempat yang penting kerana ia merupakan laluan utama untuk membuka Eropah, iaitu terletaknya di Empayar Byzantine. Bermaksud runtuh sahaja pintu Eropah, sesiapa saja akan menerobos ke luar sana. Sejarah Konstantinopel ini pula dikatakan telah wujud sejak Empayar Parsi dan zaman Alexander Agung, iaitu sekitar 667 tahun sebelum Masihi, yang dikuasai oleh Romawi. Pada waktu itu, Konstantinopel ni dia merupakan pusat agama Kristian Ortodoks. Selepas 11 abad kerajaan Rom berkuasa ke atas Konstantinopel, akhirnya negara tersebut dikuasai oleh Islam selepas tentera-tentera di bawah kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Itulah pengenalan dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Terima kasih. Seterusnya, kita akan beralih kepada kehidupan awal Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, sekarang saya akan menceritakan tentang kehidupan awal Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia dilahirkan pada 27 Rejab 835 Hijrah bersamaan 29 Mac 1432 di sempadan Turki, Bulgaria. Bapanya iaitu Sultan Murad yang memerintah Turki dari tahun 1404 hingga 1451. Lama tu. Seorang yang soleh, yang handal dalam perang jihad dan mempunyai wawasan yang hebat. Manakala bonda beliau iaitu bonda Sultan Muhammad Fatih ini pula adalah Hummahatun, kekhalifahan Utsmaniyah yang bermazhab Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Ashairah dan bermazhab Hanbali. Itu sangat mementingkan ilmu tasawuf kesufian. Pihak istana mengamalkan tarikat Naqsyabandiyah. Para khalifah mempunyai bilik suluk khas untuk mereka sendiri. Baiklah, kita beralih pula kepada kehidupan remaja Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang kehidupan remaja beliau, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia mula memangku jawatan sebagai pemerintah Daulah Islam pada tahun 1444.
ketika beliau berusia 12 tahun. Muda kan? Ketika itu bapanya iaitu Sultan Murad ada urusan dekat luar di luar kerajaan. Tugasan ini dijalankan dengan baik selama 3 tahun. Hampir 3 tahun. Lepas tu pada tahun 1451, ketika berusia 19 tahun, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih ni berusia 19 tahun, barulah beliau secara rasminya menjawat jawatan khalifah. Sultan Muhammad ialah Khalifah Utsmaniyah yang ke-7. Hebat kan? Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan suri teladan ataupun idola Sultan Muhammad Al-Fatih. Silakan. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan tentang suri teladan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni, bapa dia iaitu Sultan Murad, dia memberikan didikan yang sempurna kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni sehingga menjadi keterampilan sejak kecil lagi. Hebat kan? Lepas tu beliau belajar dan menguasai pelbagai cabang ilmu iaitu dalam bidang agama, politik, seni tempur dan bela diri, ilmu peperangan, tasawuf, psikologi dan lain-lain. Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia menerima pendidikan dalam bidang agama iaitu dari gurunya iaitu Syekh Syamsuddin Al-Wali berketurunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hebat kan? Dalam ilmu peperangan, beliau telah diajar teknik peperangan seperti strategik, memanah dan menunggang kuda oleh panglima-panglima tentera beliau. Okey, dalam bidang akademik pula, apa itu? Okey, dalam bidang akademik pula, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia diajar mata pelajaran sejarah, geografi dan astronomi. Sebagai bakal raja dalam persekitaran Eropah dan pusat perdagangan dan diplomatik, baginda berkebolehan dalam 7 bahasa. Banyak kan? Iaitu apa tu 7 bahasa? Okey, first kali bahasa Arab, Turki, Greek, Hebrew, Parsi, Latin dan Serbia. Pasti hal ini menggambarkan kecerdasan Sultan Muhammad Fatih ni yang luar biasa. Dalam bidang ilmu pemerintahan pula, ayahnya Sultan Murad mendidik Sultan Muhammad Al-Fatih bersuluk ke Pulau Magnesia. Seterusnya, kita akan beralih kepada garis masa yang berlaku pada zaman beliau. Okey, seterusnya saya akan menceritakan garis masa penting iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dilantik menjadi Sultan Utsmaniyah menggantikan ayahnya iaitu Sultan Murad pada 18 Februari 1451. Ketika baginda menaiki tahta, baginda telah membuat persediaan rapi untuk menawan Konstantinopel. Baginda menumpukan diri untuk memperkuatkan tentera laut dengan mengumpul kira-kira 150,000 tentera yang mempunyai semangat wajar dan latihan yang mencukupi. Sebelum serangan dibuat, Sultan Muhammad Fatih ini telah mengadakan perjanjian dengan musuh-musuh yang lain. Antaranya ialah perjanjian yang dibuat dengan kerajaan Hungary dan Venice yang bersepadan dengan Byzantine. Perjanjian ini dibuat pada 10 hingga 20 September 1451. Pada Januari, akhir sekali kita akan beralih kepada sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih sepanjang pemerintahan beliau. Okey, akhir sekali sumbangan saya akan menceritakan tentang sumbangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kejayaan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menguasai kota Konstantinopel membolehkan bangsa Turki mengukuhkan kedudukan mereka di Eropah. Hal ini telah terbukti dengan menyatukan wilayah seperti Serbia, Romania, Albania dan Bosnia. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih menggalakkan orang Yunani kembali semula ke kota Konstantinopel. Baginda juga mengarahkan negeri-negeri taklukannya menghantar wakil-wakil masing-masing ke kota Konstantinopel. Orang Islam dari Asia juga turut berpindah secara beramai-ramai ke kota ini kerana terletak di tempat yang strategik. Hal ini telah menyebabkan pertambahan penduduk di kota tersebut yang sekarang dikenali sebagai Istanbul. Sebab itulah terjadinya Istanbul. Istanbul ni bermula daripada kataannya iaitu kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih juga berjasa dalam mengembangkan dakwah Islam ke benua Eropah. Ramai penduduk Eropah yang tertarik dan memeluk Islam melalui akhlak dan kepribadian beliau. Baginda telah mengampunkan penduduk Kristian kota Konstantinopel. Sikap toleransi yang ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Fatih menyebabkan ada sesetengah penduduk terus menyatakan Islam.
keislaman mereka. Sepanjang pemerintahannya, beliau tidak lupa membangunkan aspek fizikal dan rohani rakyatnya. Baginda telah membina Masjid Al-Fath yang terkenal dengan gelaran Blue Mosque di Turki pada hari ini. Selain itu, baginda juga telah menjadikan gereja besar Sofia sebagai pusat ibadat orang Islam. Pada hari ini, gereja ini dikenali sebagai Masjid Hagia Sophia. Bangunan masjid telah diubah sesuai mengikut seni bina Islam. Pada dinding dan tiang masjid dihias dengan ayat Al-Quran yang bertulis khat yang indah. Di luar masjid pula dibina sebuah menara. Pada zaman Sultan berikutnya, bilangan menara meningkat kepada 3 buah. Baginda juga membina 11 buah masjid, termasuk sebuah masjid yang berhampiran dengan makam Abu Ayyub Al-Ansari. Di tepi masjid ini dibina sebuah kubah yang berwarna putih. Tempat ini akhirnya menjadi tumpuan ahli tasawuf. Itu saja. Terima kasih. Sekian sudah pembentangan daripada kami kumpulan 4 mengenai tokoh kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Apa yang dapat kami simpulkan ialah personaliti seseorang Muslim dilihat daripada aspek ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Inilah kekuatan yang ada pada Sultan Muhammad Al-Fatih yang mana dapat membentuk kepribadian yang hebat dan jati diri yang unggul. Bertitik tolak daripada ketakwaannya itu, Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya membentuk pasukan tentera yang tangkas, berani syahid dan beriman kepada Allah. Sehinggalah tentera-tentera Islam di bawah kepimimpinannya berjaya menakluk kota Konstantinopel. Personaliti yang unggul ini perlu diteladani dan ditauladi oleh seluruh ummah bagi memartabatkan Islam di mata dunia. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.